Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Ash Work. Your boy here. Hey, it's been a while tak buat video. Yeah, I know. And I'm really sorry. Sorry kap. Aku lama tak buat video sebab aku agak busy. So yeah, hari ni aku nak buat video pasal tutorial Procreate. Basic tutorial lah untuk korang semua yang nak tahu pasal size, brushes, effects and all that, the tools and stuff yang ada dalam Procreate tu. So inilah tutorial yang korang cari selama ni. Tiba. Alright, so jangan lupa tekan subscribe button and notification bell to receive some new videos from me, your boy. Alright, without further ado, let's go. Let's jump right to it. Boom. Alright guys, so this is Procreate punya interface atau boleh dikenali sebagai antara muka, bahasa Melayu dia lah. So korang bila buka Procreate je, korang akan nampak korang punya artwork dalam ni. Artwork yang korang dah siap ataupun belum siap lah, macam ni. And yeah, stack ni korang nak, kalau korang nak tahu stack ni apa, stack ni is macam korang punya profile group, which is kalau korang drag ni, tekan lama-lama masuk dalam ni, boom, automatic dia jadi stack. And korang boleh rename juga stack ni as Mecha, something like that, and then tekan je, so siap. And for this one, tekan je Procreate, and untuk ini adalah untuk tengok korang punya version berapa. So macam aku paling latest version 5.0.7, build bla 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 lah. So tekan je pangkal balik. So ini antara muka yang korang akan nampak bila buka Procreate. Okay, so kat atas ni korang boleh tengok lah, select, maka select ada, ada import, ada foto. So select ni lah, select lah artwork mana korang nak duplicate. Korang boleh stack ni macam group lah, macam aku cakap tadi. Select je mana yang korang nak group kan, dan korang tekan je stack. So dia akan stackkan benda tu. Tapi kau nak back balik, tekan je ni. Kau nak keluarkan pada group tu lah, kau pergi je kat stack ni, letak je dia balik kat situ. Yes, so dia dah keluar pada stack tadi, file tadi lah. So kita panggil ni file je, file. So import ni pula, korang boleh import dari file korang ataupun basically is file lah. Import file macam gambar ke apa yang kau dah download dekat Google. So macam ni kat download tak ada apa dah. So kalau ada, tekan je gambar tu, and dia automatic akan import kat situ. Alright, so yang ni pula foto. Foto ni dia akan masuk ke galeri korang. Alright, so that's a simple one. Okay, untuk create artboard ataupun canvas pula, kita panggil canvas lah. Pergi je gambar icon plus ni. So Procreate ni dia bagus, dia dah bagi a certain size untuk korang pilih lah. Macam ni, yang ni ada yang aku dah custom, macam untitled canvas ni kan. Aku dah custom, aku berubah size. So kalau korang nak macam nak guna canvas yang Procreate ni bagi, and then kau nak edit sikit macam ni square kan, macam ni square ni 2080 pixel, slide je ke kiri, and then akan nampak edit ataupun delete. So kau edit je, tekan edit, and then ini akan korang nampak dah dalam ni. So first dimension ni, which is a size of artboard yang korang nak, a size of canvas yang korang nak lah. So size yang ni tadi 2080, width ni lebar, height ni tinggi lah. So this one is square. So DPI ni pula, DPI aku bagi tips untuk korang, aku suggest untuk korang lah. DPI ni buatlah buat 300 and above, macam aku 500. DPI ni stand for dot per inches, which mean pixel lah. Lagi banyak korang letak macam 1000 kan, lagi resolusi gambar tu nampak lagi kemas and sharp bila korang print nanti. So basically biasa designer guna like 300 or 400, something like that tu je lah. And then maximum layer ni berpandu kepada size artboard korang. Size ni lah, width and height ni, and DPI korang juga. Macam okay, kita tutup ni dulu, kita pergi ke A3 punya size, edit.
macam ni A3 ni dia bagi, okay ni size dia betul lah, and then DPI 300. So A3 ni besar. Procreate ni dia berpandukan kepada korang punya RAM lah, RAM iPad korang tu. And kalau RAM iPad kau besar, dia akan bagi layer yang banyak. Macam RAM aku untuk iPad ni maybe dalam 3 atau 2 GB RAM sahaja. So dia bagi RAM sikit lah. So untuk nak banyakkan layer, korang kecilkan size ni. Macam kita buat 210 297 size A4. So dia bagi layer dah bertambah dalam 19. And then kat bawah ni ada color profile. Color profile ni which is CMYK untuk printing, CMYK untuk printing, RGB untuk screen or korang upload dekat social media korang lah. So jangan tersalah guna color profile ya. Korang boleh je guna RGB untuk sementara, untuk buat banyak buat banyak layer, and then create new artboard, new canvas untuk CMYK punya color, and then drop je gambar tadi. And then bila korang print, color korang tu memang accurate, jangan risau. Mungkin akan berubah sikit je, like 5% macam tu lah. Sebab CMYK ni color dia tak vibrant like RGB. Okay, tu sekejap lagi aku akan tunjuk lah. And then time lapse setting. Time lapse setting ni benda yang korang lukis atau buat dalam Procreate ni, and then dia akan automatic record korang punya lukisan tu. Dia akan time lapse kan lah. Ini ada resolution dia. Macam korang nak upload kat YouTube ke apa, korang buatlah resolution ni 1080p 1920 by 1080 pixel. Sebab ni 2K and 4K. Untuk upload dekat YouTube, aku sarankan better guna ni 1080p. Sebab kalau upload lagi besar, makan masa yang agak lama. So ini quality. Kau nak ambil lossless ke, studio quality, good quality or low quality, aku akan guna lossless lah, tanpa hilang sebarang quality yang ada dia record dekat Procreate ni. HAVC ni aku tak tahu, so biarkan je, tu tak payah on pun tak apa. And then bawah sekali ialah canvas properties. Korang boleh tukar lah background color, nak color apa, tak kisah nak color apa, sebab color ni memang akan ada, and then korang akan boleh tukar kat dalam canvas nanti. And then background hidden ni tak payah, biar je off. And then so cancel lah, aku tak nak tukar apa-apa pun sebab semua dah ok. Okay, and then untuk create new canvas yang korang nak custom canvas lah, korang pergi ke icon atas ni, yes, and then korang masuk lah size apa-apa yang korang nak. Macam tepi ni ada inches, sentimeter, millimeter. So gunalah sentimeter, buatlah macam 6cm ke, and then bawah ni 6cm. Alright, so DPI semua, and then korang tahu memang layer dia memang akan bagi banyak. Lagi kecil size canvas tu, lagi banyak layer dia bagi. And DPI korang boleh letak lah dalam 400 ke, dia akan kurangkan sikit je maximum layer tu. So lagi banyak DPI lagi bagus. Alright, so tekan je cancel, and kalau nak buat tekan create tu. Alright, and atas ni korang boleh tukar nama lah, macam ni, custom. Alright, we go by custom, and aku biasa guna pixel lah, so kita buat 1080 by 1080. Alright, so aku dapat layer dalam 168 and DPI aku 400. So kita create ni, and then kita gunakan artwork ni, canvas ni. Alright, inilah bila korang dah buat canvas ataupun dah select canvas yang korang nak tadi, and then korang akan masuk ke dalam section ni. So dekat atas ni kau ada gallery. Tekan gallery ni, dia akan back ke sini balik. Alright, so kita masuk balik. Okay, so kita pergi ke gambar spana ni, spana lah kot. Tekan ni, and then ni ada action, ini bagian action lah, ini macam bagian setting and all that. And then ada canvas, share, video, peripherals and help. Peripherals ni okay, macam aku left hand, aku guna tangan kiri untuk melukis. So aku gunakan right hand interface. Right hand interface ni benda yang kat tepi ni.
benda yang kat tepi ni, yang boleh adjust size and opacity. Bawah, yang by the way atas ni ialah size brushes. Maknanya lah brushes kau nak besar berapa, 100% and all that. And then yang ni opacity untuk brush tu lah. And then tengah ni ialah eye drop color, eye drop tools. Macam untuk detect color yang kau nak lah. Macam kau ambil gambar kat Google ke apa, and then nak color yang tu, kau guna je benda ni. So tekan ni dia akan keluar benda ni. Okay, so kalau aku guna light interface, dia jadi putih. So aku tak biasa, aku dah biasa dengan black. So kita off je, and then kita guna macam interface yang kat belah tepi ni. Maksud aku brush setting semua ni kan, brush setting lah kita panggil dia. Kalau aku tak tekan right hand interface, dia akan muncul ke kiri. So bila aku nak melukis, susah lah, dia kacau bahagian ni. So korang boleh tukar, pergi setting, peripherals, right hand interface. So dia akan tukar ke sini. And then brush cursor, I don't know, dia akan ada, I don't know, brush cursor ni maybe untuk, kita try. Okay, tak ada. Maybe brush cursor ni untuk korang record macam sekarang ni lah, korang record korang punya video melukis ke apa. And then project canvas, cannot display, ni better off je lah, so tak penting pun. So korang ada connect third party stylus, edit pressure curve. Korang boleh edit korang punya curve ni macam mana, pressure, sensitivity, Apple Pencil kau. Ada gesture controls. Gesture control ni ialah, gesture control ni lah benda-benda yang korang boleh tengok. Macam smart ni, korang boleh setting lah apa ada kat sini. Alright, so aku tak nak benda ni, kita off dulu. And then kita balik ke, kita tutup balik. And then pergi ke sini pula, kita ada adjustment. So adjustment ni kita ada opacity, Gaussian blur, motion blur, perspective blur, sharpen, noise, liquify and clone, which is adjustment untuk gambar korang lah. Macam ni ada hue, saturation, brightness, HSB. Korang boleh tukar colour, brightness gambar tu and all that lah. And then color balance, ni dia akan keluar macam ni. So korang boleh lah main-main colour korang untuk pilihlah colour yang bersesuaian untuk artwork kau. And then ada curve. So curve ni macam video yang lepas aku buat pasal edit gambar dekat Lightroom. Kalau korang tengok YouTube aku yang sebelum ni, video YouTube aku sebelum ni, korang edit lah curve dia. Sekarang tak ada gambar apa, so tak penting, biar dulu. And then recolor. Recolor ni aku tak tahu benda recolor ni, aku tak pernah guna, so tak penting. Kita undo je balik, tekan gambar icon bawah ni. Yes, dia akan undo. Okay, yang ni pula kita ada selection tool. Yes, selection tool. Untuk selection tool ni kita ada automatic, freehand, rectangle, ellipse. Untuk selection tool ni, bagi yang tak tahu, dia akan select benda yang korang select lah, macam ni. Dia akan select bahagian ni. Ada contoh korang nak drop colour kan, korang drop je colour, dia akan drop dekat colour yang korang select je tadi. Dan kita back, layer tadi tak bersentuh apa-apa, so kita tak nak benda tu, kita back. And then kita ada gambar arrow ni. Kita tak ambil lagi. Yang automatic ni pula, macam automatic ni kegunaan dia macam kita buat bulat. Kita buat bulat lah. Tak nak. Aku guna brush lain, inking. Kita guna ni, kita drop colour. Ada something kat situ. Tak apa, kita buat bulat sikit sini. Okay, so untuk automatic ni pula, korang tap je bahagian korang nak tu, so dia akan select jadi macam tu lah. And then korang boleh tap lah pressure korang tu, threshold. Lagi tinggi, lagi dia select semuanya. Something like that. And then bila korang dah select, korang boleh tukar colour yang korang nak. Macam sekarang hitam kan, okay, aku tukarlah colour kuning ni. So dia akan jadi macam tu. Tapi untuk selection tu yang automatic ni, aku tak sarankan untuk korang gunakanlah freehand ni. Sebab freehand ni lagi sesuai untuk korang guna.
Sebab freehand ni bila korang buat circle macam ni, korang just buat je bulat. Ataupun korang boleh guna ellipse selection tool, korang buatlah bulat macam ni. Anda tukar je colour. Oops, tukar colour lain. Okay, tukar je colour. Something like that. Easy. Okay, kita dah settle bahagian ni. Kita ke bahagian arrow ni pula. So arrow ni dia akan select apa yang ada dekat dalam layer korang. Macam sekarang layer 1 ada apa? Ada macam line putih kat sini. Kalau korang tak nampak line apa yang ada atau hidden line, korang boleh tutup background color dan tengok apa ada. Macam sekarang ada kat sini, ada benda lah ni. So aku tak nak. So bila korang tekan select ni, dia akan select semua yang ada dalam layer tu. So untuk elakkan benda tu, macam korang nak select benda line ni saja kan, korang gunakan selection tool, freehand, select, and then pergi ke eraser tool, padam. Okay. So bila korang nak select gambar circle ni saja, tekan je balik, sediakan ni. Ini ialah resize tool lah. So korang boleh resize, nak besar kecil ke apa, nak rotate. Untuk rotate benda ni gunakan yang line hijau ni. So korang rotate je lah. So kenapa ada line biru macam bila aku rotate ni? Sebab aku on magnetics tool ni kat bawah ni. Bila kau off, kau boleh rotate lah bahagian mana yang kau nak, tak kisah. Tetapi bila kau on magnetic ni, dia akan rotate mengikut darjah yang ada di atas ni. Snap, negative 30 rotation, snap, negative 45 degree rotation, and semua benda tu lah. Macam ni sesuai untuk korang resize and tanpa hilang dia punya tanpa hilang dia punya position tu lah. Positioning dia still sama. Nampak tak? Still bila aku buat ni, bila aku buat ni, line dia still sama di tengah-tengah. So sebab aku on magnetic tool. And then kalau free form ni, korang boleh tarik, korang boleh buat macam ni lah, kecil, lebar, jadi macam tu. Alright, so tidak settle bahagian tu, kita undo balik. Okay. And untuk distort ni pula, distort ni ialah korang boleh buat dia macam symmetry view macam tu. Korang boleh distort dia, something like that. Distort ni ialah apa bahasa Melayu tu, aku tak ingat bahasa Melayu tu apa. Shoot, sorry gang. So untuk wrap ni pula, korang boleh ubah lah, dia jadi bentuk yang agak pelik kat sini. Okay, katakan kita dah ubah kat sini. Untuk wrap ni, kita guna ambil point yang ada di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah ni, sini, and then sini. So tak kisahlah, mana-mana pun boleh juga sebab kita pakai Apple Pencil. So sesuai untuk buat dalah ni. So tarik balik and then kecilkan dia. Tak kisahlah buat untuk apa yang korang nak. And then untuk keluar pada ni, keluar je balik. Dia jadi macam tu. So aku tak nak, kita padam balik. Kita on color artboard, kita buat baru. Okay. So kita tak habis lagi bahagian ni. And then kita ada bawa advanced mesh untuk setting apa yang ada di sini. Macam advanced mesh ni aku tak pernah guna, so this is my first time. Advanced mesh ni ada point-point yang ada di setiap hujung line. Macam korang tengok ni kan. Nampak tak line-line yang ada di sini? Setiap line ni ada pinpoint lah, macam anchor point yang korang boleh tarik. Macam tadi tak ada mendalah ni, so this one lagi advanced orang kata. And then this one kau boleh flip lah, and then ni vertical ke bawah ke atas, and then korang boleh rotate macam ni. And then fit to screen ni dia akan betul-betul fit dalam screen kau macam ni. Okay. And then kita ada B-cubic ni ialah interpolation. Maksudnya kita pergi ke uniform, kita buat satu line straight,
Okay, kita select dia. Build cubic ni ialah bila kau resize gambar, maksud aku interpolation. Bila kau resize gambar, okay, kita resize dia jadi macam kecil sikit. So tadi build cubic kan, line dia akan jadi macam pecah sedikit sebab aku gunakan build cubic. Kalau aku guna build linear, kita undo balik, bagi dia besar balik. Sekarang build linear, bila kau zoom tak adalah nampak pecah sangat kan. Ok, so kita tukar build linear, and then kita resize dia. Dia lagi jadi rosak, so aku tak sarankan guna build cubic, build linear. And then nearest neighbor ni pula kita undo balik ya. Ok, untuk nearest neighbor, tutup, kita resize dia. Bila kau resize, kau tak akan nampak tau dia punya perubahan tu. Tapi bila kau dah resize tu, kau dah keluar pada selection ni, dia akan jadi berubah terus. So line ni jadi pecah and tak cantik. So bila kau buat artwork kau, pastikan kau jangan banyak sangat resize, and mulakan dengan sketch and buatlah size yang sesuai. So yang paling sesuai untuk gunakan ni ialah kita guna build cubic. Build cubic ni bagi aku memang sesuai lah untuk resize line yang korang nak resize tu. Sorry. Okay, so moving on, kita ada bahagian brush library, kita ada smudge. Ni namanya smudge, kau boleh tengok nama dia, smudge with current brush, I don't know. Korang boleh tukar lah kau punya smudge ni, macam tarik tau line kau tu. Dia akan tarik keluar line kau macam ni. So aku tak tahu ni kegunaan apa yang sesuai, sebab aku mau tu illustration. So aku jarang guna. Maybe untuk buat like aura or something, aura effect something yang sesuai lah untuk guna smudge ni. Sebab smudge ni dia akan tarik semua benda. Macam okay, kita buat bulat full. Okay, kita guna smudge ni, dia akan tarik tau line korang. Dia jadi macam ni. Yes, yeah, like that. So kita undo balik, kita padam ni, okay, buat bulat. Okay, so sini pula kita ada eraser. Korang boleh gunalah size eraser apa yang korang nak, ataupun style eraser apa yang korang nak, menggunakan brush library ni. Korang boleh lah guna half tone punya style ke, nak padam dia, padam lah, jadi macam tu. So bila macam ni korang dah padam dia, and then dia akan leave the negative space tu jadi kosong. I mean dot lah, the dot tu. Bila korang tutup background color, dia akan jadi macam ni, PNG style lah. So kita tak nak balik. Okay, so moving on ke bahagian layer. Untuk bahagian layer ni simple, memang senang. So slide ke kiri untuk lock ataupun duplicate ataupun clear layer. Clear ni maksudnya clear layer tu lah, tanpa delete layer tu. Kalau kau ada layer yang kedua, dia akan delete. Yes, something like that. So bila kita buat satu artwork, kita drop color, and then kita slide, kita ada lock. Lock ni kau tak boleh buat apa-apa, and then dia akan keluar notification macam ni, lock layer selection. The current selection, kau boleh tengok kat situ, and then kau boleh unlock layer tu. So layer tadi dah unlock. Yes, and then selepas tu kau tap je kat bahagian ni, dia akan keluar apa benda yang kau boleh buat dekat layer ni. Kau boleh rename ataupun select ni, selection tu, dia akan select semua benda yang ada dalam layer tu. And then pick balik, kita ada fill layer, kita ada clear, alpha lock, mask, invert and reference. So tadi kita dah pergi ke select, so copy, kita boleh paste. Bila dah copy, kita boleh paste, and dia dah akan paste tempat yang sama. Yes, macam tu, like that my friend. Yes, so dah jadi 2 layer. Okay, so untuk ni pula alpha lock ni apa? Untuk clear ni kau tahulah clear ni apa, dia akan hapuskan benda yang ada dalam layer tu.
So alpha lock ni pula dia akan lock apa yang ada saja di dalam ni. So kita tunjuklah daripada dia bercakap. Kita buat dark sikit. Kita buat airbrush. Mana airbrush aku? Sorry gang. Okay. So kita buat shading dia. Dia akan select yang bahagian bulat ni sahaja. So bahagian luar dia tak ada. Sebab sekarang ni kau nampak kan, aku dah apa-apa tak ada kat luar circle ni, tak ada benda yang effect dia. Dia akan ada dalam ni aja. Kegunaan dia seperti mask, tapi dia gunakan satu layer sahaja. And bila kau tengok layer kat sini, tak ada benda pun tepi-tepi dia. So untuk undo alpha lock tu, tekan je balik. And then kau bolehlah draw dia balik kat luar ni. Ya, macam tu. Okay, kita undo balik. Sekarang dah alpha lock. And then mask ni apa pula? So mask ni kau buat je dalam ni. Yes, mask ni dia akan jadi, tak tahu aku, mungkin dia akan, mask ni aku jarang guna lah. Kalau sebab aku ni still noob lagi mendalah ni. So kita buang je mask ni, sebab aku tak nak pun. Delete. Mask ni maksudnya macam tadi. Okay, mask ni ialah layer 1. Ada layer 1 ni jadi layer 2. So sekarang ni mask ni dah jadi atas ni. Bila korang color, dia akan tak ada. Nampak tak? Dia mesti jadi macam tu. Bila korang tutup, tak ada benda jadi buat mask ni. So aku tak sarankan guna dalah ni. Kita tutup alpha lock. And then jangan confuse, kita ada clipping mask and kita ada mask. So untuk kegunaan korang untuk melukis ataupun shading, korang guna clipping mask. So invert ni ialah tukar colour dia. Dia jadi colour macam ni lah, colour negatif. Negatif colour. And then ada invert reference. Okay, reference ni kejap lagi akan tunjuk. So kita delete dulu. Kita buatlah satu artwork. Okay, kita buat satu artwork. Kita buat smile. Oh, nampaknya ada benda yang aku tak nak kat sini. Oh ya, aku nampak dah. Oh. Okay. So reference ni apa? Reference ni kita tekan reference. Reference ni dia akan jadi macam reference untuk kau fill colour. Okay, kau tambah layer bawah, tambah layer, drag dia kat bawah. And then kalau fill colour, sebab sekarang ni kita jangan fill kat sini, kita fill kat bawah ni untuk colour lah. So kita drop. So inilah kegunaan reference. Dia akan jadi macam ni. Bila kau tutup outline tadi, yes, dia akan jadi mask. Dia ada space yang outline yang kita buat tadi lah. So benda ni memang sesuai untuk kau buat colouring and all that, and jimat masa lah. Okay, so kita dah settle bahagian ni, kita dah settle bahagian layer. So last sekali kita pergi ke colour. So colour ni dia ada bagi option yang banyak. Satu ialah disk. Disk ni colour disk lah, colour wheel yang biasa yang korang tengok. Aku tak biasa guna ni, aku guna classic. So aku guna classic. And kalau korang pelik kenapa colour korang ni macam tak vibrant sangat, korang boleh lah pergi ke setting. Korang boleh pergi ke canvas. Korang boleh pergi ke canvas information. And yeah, this one is dimension, size, and then semua benda yang korang boleh tengok lah. And then korang pergi ke layer, maximum layer 168. Sekarang kau dah guna satu layer saja. Color profile, sebab aku guna color CMYK, sebab tu dia nampak macam kurang saturated, kurang color, saturated lah color dia. So dekat sini korang jangan silap, sebab bila korang dah terguna CMYK, korang tak boleh back balik. Katakanlah kau dah buat artwork banyak gila, line and all that semua kan, korang dah color, tapi korang berperasan color korang tu CMYK, korang tak boleh nak tukar. Aku dah try tap apa semua, tak boleh. So kau kena buat canvas baru. Tapi jangan risau,
benda tu tak jadi apa-apa pun. Sekejap lagi aku akan tunjuk. So biarkan dia ni. And dia bagi canvas yang kau boleh tengok. Flip canvas horizontally. Dia akan berputar ke kiri kanan lah. Ni atas bawah. Ni canvas macam tadi lah. Tak penting pun. Okay. So manakala kita dah guna ZMYK ni, kita teruskan je. Okay, so tips yang kedua ialah color. Tutorial yang kedua ialah coloration. Macam aku, kita ada tips, beberapa tips untuk color lah. Alright, so tips number 1, kita guna selection tool. Kita color dia. Sorry. Kita tambah layer kosong kat bawah ni, tambah layer kat atas ni, drag dia ke bawah. Ini adalah tips untuk color. Korang pergi ke bahagian selection tool ni, freehand. Ini adalah tips nombor 1 yang agak bagi aku tak sarankan untuk guna sebab dia melambatkan masa kau. Korang select lah bahagian yang korang nak ni, and then pergi color, and then korang color je. Okay, brush besar sikit. Brush. Yes. Yup, dia akan select bahagian tu. So which is not good lah for me. Then kita undo balik. Ini adalah tips yang pertama lah. So yang kedua ialah duplicate outline kau tadi. So sekarang dia dah duplicate. Kita select line bawah ni, and then kita gunakan color drop. Yes, something like that. Tips ni, cara ni memang ok, laju. Cuma bila kau nak edit color ke apa, macam aku cakap sebelum video sebelum ni, dia akan kacau color kau. And dia bila kau off ni, outline kau still ada. So aku tak selalu guna benda ni. Aku tak sarankan kau guna benda ni lah. Aku sarankan korang semua guna, I suggest you all to use reference. Yes, macam tadi yang aku tunjuk. Add a new layer, drag down to reference layer, and then drop the color, something like that. And then bila aku tutup layer, dia ada ni, dia ada mask, gang. Okay, so kita drop color bawah sikit, like that. So bila kau nak colorkan dia, senang. Pergi ke bahagian ni, tekan balik, kita pergi ke sini, ada pergi ke alpha lock. Kalau kau nak jimat layer lah, kau gunakan alpha lock. So kau shading je dia. Kecil, besar. Yes, kau shading dia. Ya, sampai ada. Sekarang dia dah jadi handsome sebab dia ada bayang-bayang. Gitu. Something like that, guys. So cara ni memang sesuai lah untuk korang. Ada korang tutup lah dia. So dia jadi macam ni. Dia tak ada outline, tapi dia ada bentuk yang sama seperti outline tadi. Yes. Tapi jangan gunakan alpha lock. Yes, aku tahu memang bazir layer, tapi cara ni memang jangan gunakan alpha lock. Melainkan kalau klien kau ok dengan color tu and all that, and then kau pun tak kisah untuk artwork kau sendiri, so korang undo balik. Kita undo balik. Ok, kita tambah layer satu lagi layer kat bawah reference ni. Tab sini ada tambah, and then kita tutup balik reference ni. Kita tutup, tab kat layer kosong ni, kita buat clipping mask. Yes, clipping mask. So ramai yang tahu clipping mask ni apa. Clipping mask ni ialah layer nombor 2 ni ibarat topeng ke layer 3. Macam syaitan bertopengkan manusia lah. Tiba. Okay, so kita gunakan layer 3, and then kita color dia. Yes, dia tak keluar apa-apa pun dekat sini, tapi bila kau buka layer, dia akan ada kat sini. Yes, my friend. So dah jadi macam tu. So kita gunakanlah tips number 3 ni, which is memang sesuai untuk korang yang nak color illustration ataupun portrait, sebab benda ni memang sesuai. Okay, so kita delete balik. Dah clear. Itulah setting yang simple yang korang boleh tahu. And then brush, kita pergi ke bahagian brush. Korang boleh setting brush korang.
Macam aku, kalau aku guna untuk illustration sekarang ni, aku gunakan Comic Line Work. Kebanyakan brush ni aku beli and aku download. Korang boleh pergilah kat Google, just type je something like Procreate brushes, free download macam tu. Kadang-kadang ada certain designer ni minta like tips. Tips dia maybe above $5. So yang ni aku donate dia like $10, sebab which is dia bagi brush banyak gila and memang sesuai and memang membantu untuk korang buat line work korang lagi cantik lah. Sebab Comic Ink, aku biasa guna ni Comic Inker RAM, and then bila kau tap dekat brush ni, kau boleh setting lah apa yang kau nak setting dekat brush ni. And then yang bahagian tepi ni ialah preview kau, yang aku tengah buat bulat ni. So bila kau tekan spacing, kalau kau naikkan spacing, dia jadi macam ni. Yes. Oh, nampak style macam animation. So bila kau tarik tinggi jadi max, dia akan spacekan jarak, dia akan spacekan line tu jadi macam ni, dot-dot ni. So aku tak nak. And then streamline ni pula ialah smoothness of your line work. Yeah man, like that. Kau boleh clear balik drawing pad ni. Yes. Ini ialah streamline. Dia macam ada magnet yang tarik di hujung line ni. So kita clear balik, tekan je gambar pensel ni, clear drawing pad. Bila kau rendahkan streamline ni, dia kembali ke, dia berpandukan kepada tangan kau yang kawal Apple Pencil tu. So line dia jadi macam agak bercelaru macam tu lah. Untuk buat line macam ni, aku suggest buatlah like efek api ke apa. So efek api or aura, something like that, memang sesuai untuk kurangkan streamline. So macam aku nak gunakan outline line ni, tu kita naikkanlah dia. And di bawah ni kita ada taper. Benda ni korang boleh setting lah, korang boleh main. Taper ni ialah taper hujung line kau, and then bila end line kau pun tajam. Ya, something like that. Wait, kita clear lah, tak nampak. Nampak first dia tajam and belakang dia pun tajam. Inilah taper nama dia. And then shape, korang boleh gunalah shape apa yang korang nak. Korang boleh pergi ke edit, kau pergi ke import, and pergi ke source library. Kadang dia ni pelik sikit, kau kena tekan balik. Aku tak tahu kenapa. Pergi ke import. Kenapa biasalah iPad lama. So inilah source yang ataupun shape yang kau boleh guna. So macam tadi mungkin medium, yang medium ni, so mungkin aku nak tukar ke hard, tapi aku tak nak tukar pun lah, so aku biarkan je. And maybe aku nak tukar, so aku tekan je hard ni, and then done. So line kau lagi sharp lah, lagi nampak solid macam tu. So green ni pula ialah, green ni line yang macam rough, kasar, line kasar lah. So kita tak nak guna pun. Ini setting dia, kau boleh tengok. Kau boleh lah, kalau korang malas nak buat line sendiri ataupun brush sendiri, macam aku cakap, download ataupun beli je. Jimat masa, tapi ya agak costing sikit lah. So kita ada bahagian tilt, opacity, tukar balik, okay. And then kita ada properties and all that about this brush. Yes, tak ada benda pun. So done. Kita dah keluar ke bahagian brush. And kau boleh pergi ke gambar icon plus ni untuk tambah brush ataupun file brush yang baru. Macam kita buat lah line work, and then dah settle. So dalam ni tak ada apa-apa. Pergi ke half tone ke apa untuk tambah line tu. Kita pergi ke inking. So inking, and then bawah ni sampai ke water ni, dari inking sampai ke water ni ialah line default, brush default yang Procreate bagi kau lah. So pergi ke inking tadi, pergi ke main lah. Ni aku punya sebelum ni lah. So, aku banyak brush yang aku download, so kadang bila banyak sangat download, lepas tu aku dah jarang guna, so aku dah confused. So untuk tambah ke line work yang korang dah buat tadi, maksud aku file brushes yang korang dah guna ataupun yang korang biasa guna, tekan je lama-lama, hold dia sampai dia macam ni, and then hold guna jari lah. Lepas tu tap line work ni, guna Apple Pencil kau,
and then just drop it. Yes, something like that. Very simple, very easy, very user friendly. Yes guys, inilah aku suka pasal Procreate ni. And then so kita dah settle pasal semua benda ni. So cara untuk okay, kita buat satu line. Wait. Satu line. So kalau korang nak ini tips yang aku nak ajar satu lagi. So kalau korang nak like double line macam ni, tapi ada di belah sini juga, tapi korang nak samakan, ini tips dia. Kita panggil symmetry effect. Symmetry ke? Aku tak sure. Pergi ke canvas, and then pergi ke drawing guide. Dia akan jadi guide macam ni lah, line guide yang macam ni. Okay, so pergi ke edit drawing guide, pergi ke symmetry, and then tekan option. Oh by the way, opacity ialah opacity line yang guide dia bagi tu lah. Thickness ni ketebalan line tu. So gunakan 60 je. Aku buat 60 something like that. And then pergi ke option, rotational symmetry. Rotational symmetry ni ialah dia berputar. So aku tunjuk and by the way, tekan turn on assist drawing ni, turn on. So korang akan nampak ni. So inilah magic yang korang nak tengok. So aku start dari sini. Yes, dia akan rotate, dia akan lawan arah. Bila aku buat di atas, dia akan lawan arah ke bahagian bawah. Kita sambung. Yes, jadi macam ni. So memang senang untuk korang untuk buat like effect lah, effect rotation. Oh tak sama, buat cantik sikit. Gitu. Yeah. So kalau korang tak nak nampak line ni, korang boleh tutup line ni lah. Bila korang tutup line dia, effect tu still ada. Jangan risau. Sebab untuk tutup effect tu, pergi ke layer. Nampak? Dia dah jadi assist. Tekan balik, drawing assist ni kau off. Bila kau off, tak ada. Di belah sini tak ada. Belah sini tak ada. Tak ada rotational symmetry tu. So kita clear balik. So untuk macam buat logo ataupun e-sport punya logo, yang mascot logo lah, kita tekan drawing guide balik, edit drawing guide, tekan option, rotational symmetry ni kita off. Okay, so benda ni macam ni kat bawah lah, yang bahagian hitam ni, and then bahagian ni pula dia ada stroke saja, line saja. Line saja ni maksudnya mirror, maksudnya cermin dia lah. So bahagian hitam ni, yang putih ni ialah tempat yang kau color. So macam ni kita color ke bahagian kanan. Di bahagian kanan, assist drawing on, tekan done. So macam ni kau nak buat skull ataupun bulat ke apa, hold pensil kau untuk jadikan dia bulat macam ni. Tekan edit shape. Yes, dia memang akan bagi option arc. Itulah kegunaan symmetry ataupun mirror effect. Gitu. Okay, aku tak tahu benda. Okay, kita clear balik. So that's a tips lah. And then flip semua ni aku dah bagi tahu. So untuk export ataupun kita buat satu artwork. Okay, so untuk export ataupun save gambar kau yang dah, gambar artwork yang kau dah buat, pergi ke share, pergi ke, tak kisahlah, Procreate, PSD file, PDF file, JPEG, PNG ataupun TIFF. So untuk printing aku suggest save lah dalam PSD file ataupun PDF ataupun PNG. Okay, sebab kalau kau save PNG, kau boleh lah buka PC kau atau laptop dekat Photoshop, korang boleh tukar lah. And then korang boleh buka juga dekat Photoshop punya PC korang yang ada Photoshop, save je Photoshop PSD file, and then save lah, save to file macam ni. Dia akan bagi beberapa file yang korang boleh save. Pergi ke Procreate punya file, and then pergi ke tambah icon bawah ni untuk add new folder. Letak artwork. Ok, dia dah select artwork, kita save. So kita back, kita pergi ke bahagian file,
on my iPad kot. Okay, kita fikir Procreate and artwork. So dia akan jadi kat sini untitled artwork.pst. Biar ada dot and then PSD belakang tu, ataupun JPEG, PNG and such things, something like that. Itu bermakna ialah file korang, file apa yang korang guna. Macam JPEG dia akan muncul belakang ni JPEG, JPEG. Macam PDF dia akan muncul PDF lah. Bila kau ada PSD ni, korang bolehlah save ke Google Drive. Lepas tu bukalah ke PC kau, download balik file ni, bukalah ke Photoshop korang. Okay, so kita dah belajar lah file apa yang korang perlu save. So kalau korang tak nak gunakan PSD, korang boleh gunakan PDF ataupun JPEG. Kalau korang nak save untuk post dekat IG ataupun Facebook ataupun portfolio punya website, korang save je lah JPEG. Tekan je JPEG, dia dah exporting, and then save image. Ya, so dah save. So akan muncul lah dalam galeri korang. So kita buka galeri. Yes, ada kat dalam tu. Ya. Okay, kita buka balik Procreate. So untuk kalau nak tengok video yang korang buat pula dalam Procreate ni, video, maksud aku tengok video yang korang lukis dalam Procreate ni, tekan je time lapse replay. So dia akan tunjuk lah benda apa yang kau buat tadi. Something like that. So tekan je down to exit. So pergi ke bahagian action balik. So untuk kalau korang nak save video timelapse ni, export timelapse video, korang boleh choose full length ataupun 30 second. So video ni tak sampai 30 second ataupun 1 minute pun. So kita tekan full length, dia dah exporting. Boleh lah tekanlah save video ataupun send to copy ke apa and all that lah. So tak nak pun, kita pangkah dia. Okay. Alright guys, so that's all from me, your boy. So I hope this video membantu korang, and the tips and all that membantu korang lah untuk create a new and dope art yang korang boleh buat. So I trust you guys with this tip, and yeah, see you next time. Assalamualaikum, bye bye.